Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okay, Adam baca Adam baca doa sikit. Oh, Adam. Buat apa Ustaz? Doa belajar le. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma ta'ala alaika hikmataka wa syur alaina min huzahini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Betul Ustaz? Lupa lah. Betul lah. Rabbi shrah li. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Adam. Okey, kita sambung apa nama tu? Ulang kaji kita untuk kali ini dengan tajuk yang kedua dalam tajuk kedua daripada tajuk ikaran 4, okey, akidah menurut Islam. Akidah menurut Islam. Okey. Okey, Ain Syairah dah masuk lah. Ain dah masuk. Dah Ustaz dah. Lagi? Dah. Soalan pertama, nyatakan pengertian akidah. Jom. Dapat dah? Sekejap Ustaz. Mereka tak buat lagi. Nyatakan pengertian akidah. Akidah ialah keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil dan akli. Dalil nakli dan bagus. akli. Kita dah dapat 2 markah. Okay, siapa yang keluar? Adam keluar. Mana pula Adam ni? Okey. Sorry ya Ustaz, hari tu saya tak masuk sebab tak ada internet. Tak apa. Okey. Tapi ada dapatkan apa nama jawapan daripada kawan-kawan? Ada je. Ya, okey lah. Lagi satu buku yang dulu kan ada lagi. Itu yang penting, kita ada buku kerja ni kita boleh pegang. Kan. Macam buku teks kita dah kena pulangkan hujung tahun. Okey. Soalan kedua, Alia Nabilah. Nyatakan 2 ciri akidah yang benar. 2 ciri akidah. Syirik. Apa dia? Akan syirik. Mengelakkan syirik. Syirik macam mana tu? Pada siapa? Akan daripada bermain syirik. Yelah, mengelakkan syirik kepada siapa? Kepada saya ke? Kepada semua. Ni tak betul. Tak kena jaga jawapan tu. Okey. Mengelakkan syirik tu dah betul dah. Mengelakkan dari mensyirikkan tu dah betul dah. Tapi tak lengkap lagi. Okey, tak lengkap lagi. Okey, Ain, apa yang kau nak boleh tambahkan daripada ayat tu? Jawapan Alia tu. Sekejap. Apa Ustaz tadi soalan tu? Soalan ni menyatakan 2 ciri akidah yang benar.
Jawapan Alia tadi mengelak daripada mengelakkan syirik. Tapi saya beritahu kalau setakat macam tu tak lengkap lagi jawapannya. Tak lengkap lagi. Macam mana nak bagi lengkapkan? Sekejap. Syirik. Ataupun Alia sendiri nak lengkapkan sendiri ayat tu. Sekejap ya. Alia kalau nak lengkapkan, sebab ayat kau tadi tak lengkap begitu. Mengelakkan syirik. Syirik macam mana? Syirik pada siapa? Jadi ayat tergantung. Okay, jadi ayat tergantung. Kenapa ada masuk-masuk lepas tu left? Entahlah dia, tak tahu lah. Bertujuan Alia, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni? Bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertujuan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Okey, boleh terima? Yang syirik tadi kau macam mana? Kau nak buang ke? Abaikanlah. Nak abaikan? Tak boleh abaikan. Boleh diterima lagi. Cuma nak kena lengkapkan dia. Nak kena lengkapkan dia. Macam mana nak lengkapkan ayat ni? Saya pun Macam tak mana tahu nak Ustaz lengkapkan? jawapannya. Tak tahu? Alah, simple je tambah satu perkataan je. Tambah satu perkataan je. Mengelakkan syirik kepada Allah Ta'ala. Selesai masalah. Mengelakkan syirik kepada Allah Ta'ala. Dah dapat dah satu markah kat situ. Okey? Simple je. Okey, yang kedua tadi bolehlah gunakan apa tadi Alia punya jawapan tadi? Bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lagi ada jawapan lagi? Tak ada. Ain kalau ada? Bersih daripada unsur mitos, khurafat dan mendewa-dewakan manusia. Okey, bebas daripada unsur-unsur khurafat, mitos dan mendewa-dewakan manusia. Okey, boleh diterima. Tapi mana kena ayat lengkap lah. Jangan mendewa-dewakan, setakat mendewa-dewakan. Dewakan siapa? Tak mahu macam tu lah. Okey. Mitos. Benda mitos. Okey. Lepas tu mungkin boleh lagi. Kepercayaan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Kepercayaan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dekat tepi tu dah tulis dah. Berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dipandukan? Kepercayaan. Kepercayaan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau jawab Al-Quran berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah saja, tak dapat markah lah kat situ. Tak dapat markah. Okey, soalan yang kedua. Adam dah masuk belum? Tak masuk lagi. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Ain Syahira. Apa nama, senaraikan dua contoh amalan akidah yang bertentangan dengan hukum syarak. Okey, dua contoh. Bertentangan dengan Apa? kalau berdasarkan ilmu semata-mata? Dah lah, tak kena. Dia nak contoh amalan. Contoh amalan ataupun perbuatan yang amalan akidah yang bertentangan dengan hukum syarak. Sembah patung? Okey, menyembah patung. Okey, menyembah patung boleh terima. Okey, lagi yang kedua? Yang kedua. Aduh, ada kucing. Tak apa. Biarlah, dia nak lalu kat situ. Ya. Lagi Yang kedua? Yang teguh terhadap
Macam tak percaya kewujudan Allah. Itu kepercayaan, benda yang bukan perbuatan. Sekarang ni dia nak yang perbuatan. Macam tadi soal jawapan yang pertama tadi, menyembah patung, itu kita nampak perbuatan dia. Tapi kalau kau sebut kepercayaan, itu kepercayaan ni dia dalam hati. Tak nampak perbuatan dia. Alia Nabila, kalau nak beri jawapan. Alhamdulillah, tolong lah. Nombor 3 ke? Nombor 3. Dua contoh amalan akidah yang bertentangan dengan hukum syarak. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Ajaran sesat tu Syirik. Syirik. Melakukan perbuatan syirik. Kena sebut macam tu. Melakukan perbuatan syirik. Okey, ajaran sesat tu yang saya nampak engkau lebih maksudkan, yang sebenarnya lebih pada maksud mengamalkan khurafat. Okey, mengamalkan amalan khurafat. Okey, amalan khurafat. Amalan khurafat ni macam ni lah. Macam jumpa pokok besar, sembah sembah pokok besar, jadikan pokok tu pokok keramat. Ataupun ada kubur-kubur orang alim, jadikan kubur-kubur orang alim tu sebagai keramat. Itu benda-benda yang ataupun amalan-amalan khurafat. Amalan-amalan khurafat. Okay. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 siapa? Teha. Sabar Jelaskan Ustaz. dua Kejap. Saya ambil soalan terusnya. Sabar Ustaz. Dah kali lah. Kesian Teha. Aduh. Weh, pergilah mesej kawan lain suruh masuk. Kau dia pada on WhatsApp ke? Okey. Ni apa? Ni tadi siapa? Alia soalan nombor 4. Dua kelebihan. Jelaskan dua kelebihan melaksanakan akidah yang benar terhadap individu. Dua kelebihan melaksanakan akidah yang benar terhadap individu. Sekejap Ustaz. Kata kunci dah ada kat situ. Amalan diterima oleh Allah. Kalau setakat situ baru satu markah. Macam mana nak dapat dua markah? Apa Ustaz? Soalan Ustaz. Soalannya, jelaskan dua kelebihan melaksanakan akidah yang benar terhadap individu. Dua kelebihan melaksanakan akidah yang benar. Okey, Alia dah sebut tadi amalan diterima oleh Allah SWT. Itu baru dapat satu markah. Belum dapat dua markah lagi. Macam mana nak dapat dua markah? Kerana Kerana apa? tidak menduakan. Salah. Kerana tidak menduakan apa? Kerana tidak menyalahgunakan suruhannya. Kerana tidak menyalahi syarak, ataupun tidak menyalahi syariat. Amalan diterima oleh Allah SWT kerana tidak menyalahi syariat. Tidak menyalahi syariat. Itu yang pertama. Baru dapat dua markah. Kalau tadi jawab setakat amalan diterima oleh Allah SWT saja, kat situ baru dapat satu markah. Tak dapat dua markah. Kena ada huraian dia. Amalan diterima oleh Allah SWT kerana tidak menyalahi syariat. Jawapan yang untuk yang kedua. Jawapan kedua. Kelebihan yang kedua. Alia.
hidup selalu dimudahkan. Hidup selalu dimudahkan. Ya ke hidup selalu dimudahkan? Hidup Ni selalu apa susah kelebihan? hidup. Ha. Apa soalan ni Ustaz tadi? Kelebihan melaksanakan akidah yang benar terhadap individu. Berpegang kepada akidah yang benar dapat menghindarkan individu daripada melakukan perbuatan khurafat dan syirik. Okey, dapat menghindarkan seorang individu itu daripada melakukan perbuatan khurafat dan syirik. Okey, boleh terima? Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Kat situ ada kata kunci lah kat situ. Macam mana nak huraikan kata kunci tu? Ditulis kat situ apa? Kata kunci tu, tepi dekat sebelah kanan soalan tu. Apa kata kunci dia tu? Fatihah. Saya kalau saya tanya Ustaz marah tak? Saya tanya, engkau tanya saya? Tanyalah, tak apa. Ustaz tengok buku teks ke Ustaz? Apa dia? Saya tengok apa nama skema. Tengok skema dengan dengan buku kerja ni. Aduh. Okey, tepi tu ada tulis apa? Jiwa tenang kan? Perasan tak? Oh. Sebelah tepi sebelah kanan tu dia tulis jiwa tenang. Okey. Kalau kamu jawab jiwa tenang saja tak dapat 2 markah. Kenalah ada huraian. Macam mana nak huraikan jiwa tenang? Depan daripada jiwa tenang tu kena tambah juga ayat dia. Yalah, jiwa tenang. Kenalah ada huraian dia, apa yang jiwa tenangnya, kenapa? Sebab apa jiwa tenangnya? Dia dah ada tulis jiwa tenang. Apa kita nak huraikan pada jiwa tenang ni? Hidup dan jiwa tenang kerana kerana apa? Jiwa tenang kerana apa? Apa panggil tu? Kita macam macam nak cakap lah. Kita 100% macam percaya dekat akidah Allah macam tu. Kau ni punya ayat berbelit-belit jadi. Saya tak tahu. Okey, jiwa tenang kerana disayangi Allah Ta'ala. Dah boleh dah. Macam tu je, simple je. Ayat saya kemahiran berfikir arah tinggi. Ikutlah kau. Boleh lah. Tapi kalau kau punya ayat berbelit-belit sampai pemeriksa tak faham, susah juga. Tapi bagi ayat yang senang-senang, yang mudah difahami. Yang mudah difahami. Okey. Jiwa tenang kerana disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun jiwa tenang kerana diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah. Yang penting ada huraian dia, baru dapat 2 markah. Baru dapat 2 markah. Ingat tu, kena ingat. Jangan buat ayat pendek-pendek. Kena ada huraian dia, kena ada huraian. Okey, soalan yang kelima. Fatihah, engkau terus jawab. Okey. Soalannya, jelaskan 2 perbezaan antara akidah yang benar dan salah. Akidah yang benar dan salah. Okey, bila soalan yang berbentuk perbezaan, dia minta 2 perbezaan. Okey, 2 perbezaan antara akidah yang benar dan akidah yang salah. Okay. Bila dia minta perbezaan,
seelok-eloknya. Engkau orang bila nak jawab nanti, buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk jadual. Kotak. Dalam bentuk kotak. Dalam bentuk kotak. Jadual ataupun jadual. Okey. Akidah yang benar. Sebelah kanan ni akidah yang salah. Okey. Kena buat jawab macam tu. Jangan buat huraian. Kalau huraian, kalau takut kita terlepas pandang, kita tak jawab soalan tu dengan tuntas, dengan baik. Kita tak dapat jawab dengan baik. Okey. Jadi jawab dalam bentuk jadual. Akidah yang benar apa dia, akidah yang salah apa dia. Okey. Apa jawapan dia, Fatihah? Mana budak ni? Ada ke tak ada ni? Ada. Saya dah jawab tapi saya lupa buka mic. Ulang lah balik. Percaya terhadap keesaan dan kekuasaan Allah. Okey, tu akidah. Salah. Hello? Yang benar. Hello? Kalau Salah tak dalam aku weh. kotak. Ustaz. Hello. Salah aku ni. Tak. Line Ustaz dah okey. Apa dia? Ustaz Saya duduk okey. kipas. Saya dengar okey je. Saya dengar okey je. Dah okey dah Ustaz. Ya. Okey. Akidah yang benar. Apa dia punya apa dia punya ciri dia? Ciri. Kata apa tadi? Yalah, dua perbezaan antara akidah yang benar dan yang salah. Hello? Ustaz lag ke weh? Ustaz lek tu. Tadi kau dah bagi dah jawapan akidah yang benar. Lepas tu kau bagi dah pula akidah yang salah macam mana? Tadi apa tadi? Saya dengar. Menafikan keesaan Keesaan apa? dan kekuasaan Allah. Menafikan keesaan dan Kekuasaan Allah. kekuasaan Allah. Okey, dah dapat satu markah. Okey. Dah dapat satu markah kat situ. Untuk akidah yang salah. Tadi jawapan yang pertama, untuk akidah yang benar tadi apa tadi? Percaya. Percaya. Okey, percaya pada keesaan dan kekuasaan Allah. Kejap je ada orang telefon. Saya terpaksa keluar. Oh, ya ke? Apa? Power kau nak call ke? Okey, yang kedua. Tu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua pula. Perbezaan yang kedua. Percaya dan melakukan syirik. Akidah salah. Percaya dan melakukan perbuatan syirik. Percaya dan melakukan perbuatan syirik untuk akidah yang salah. Okey, satu markah. Okey, yang akidah yang benar tu nak tulis apa? Menjauhi daripada perbuatan yang kufur. Okey, menjauhi perbuatan syirik lah. Senang cerita. Dah tadi kita cerita pasal syirik. Yang dekat akidah yang benar pun cerita pasal syirik lah. Okey, menjauhi perbuatan syirik. Okey, menjauhi perbuatan syirik. Okey. Soalan yang ke-6, terangkan dua usaha untuk mengukuhkan pegangan akidah dalam diri seseorang. Okey, usaha untuk mengukuhkan pegangan akidah. Okey. Wani. Sekejap. Dua usaha untuk mengukuhkan pegangan akidah dalam diri seseorang.
Kat tepi tu dah ada dah kata kunci dia. Seseorang itu perlu memantapkan ilmu dan berdamping dengan ulama untuk mengukuhkan pegangan akidah dalam diri. Okey, kalau macam tu kau jawab, kau boleh dapat 3 markah je. Tak dapat 4 markah. Okey. Kena asingkan. Dua usaha tu kena asingkan. Okey. Yang pertama tadi memantapkan ilmu kan? Kau jawab tadi. Ya. Okey, memantapkan ilmu pengetahuan. Kalau jawab situ dah 1 markah. Lepas tu damping dengan ulama tu 1 markah. Isi yang kedua. Okey, isi yang kedua. Yang last kali kau sebut tu adalah huraian. Huraian untuk isi yang kedua. Okey, huraian untuk yang isi yang kedua. Jadi kau cuma dapat 3 markah aja. Okey. Jadi seeloknya kena asingkan. Mantap ilmu pengetahuan tu itu satu isi. Okey, berdamping dengan ulama, satu isi yang kedua. Okey. Okey, kalau memantapkan ilmu pengetahuan. Okey, kita nak hurai macam mana? Memantapkan ilmu pengetahuan. Memantapkan ilmu pengetahuan dalam agama. Dalam agama. Okey, pun boleh. Okey, selain daripada tu kalau ada memantapkan ilmu pengetahuan supaya terhindar daripada ajaran sesat. Okey, macam tu. Okey, contoh. Yang kedua, berdamping dengan ulama. Okey, macam mana kita nak huraikan berdamping dengan ulama? Untuk mendapatkan lebih Lebih apa? Mendapatkan lebih apa? Lebih kefahaman tentang agama. Okey, untuk mendapat berdamping dengan ulama untuk mendapatkan ilmu kefahaman ataupun ilmu dan kefahaman berkaitan agama. Barulah dapat 2 markah kat situ untuk poin yang kedua. Okey. Faham tak cara jawabnya ni? Faham. Kena ingat benda tu. Okey. Seterusnya, Ain. Ain, soalan yang ketujuh. Huraikan 2 kesan melakukan amalan yang bertentangan dengan akidah. Okey, kesan. Kesan amalan yang bertentangan, melakukan amalan yang bertentangan dengan akidah. Kesan ni paling senang, boleh fikir sendiri je lah. Cuma cara jawab tu, ada huraian tak ada huraian. Kalau tak ada huraian dapat 1 markah je. Okey Ain, kesan yang pertama. Ada ke Ain ni? Ain Syairah. Dia hilang Ustaz. hilang tu. Ya, ada. Okey. 2 kesan Ain. Apa tu? Kesan apa tadi Ustaz? Tengoklah soalan tu. Dia kata huraikan 2 kesan melakukan amalan yang bertentangan dengan akidah. 2 kesan melakukan amalan yang perbuatan bertentangan dengan akidah. Okey. 2 kesan melakukan amalan yang bertentangan dengan akidah ialah Okey, yang pertama, apa dia? akidah seseorang boleh terbatal. Akidah seseorang boleh terbatal. Akidah seseorang boleh terbatal. Tak berapa nak tepat lah. Sebab akidah ni maksud dia pegangan. Okey. Kalau kita kata akidah saja, orang bukan Islam yang lain pun ada, orang bukan Islam pun dia ada akidah dia tersendiri. Dia ada akidah dia. Contohnya kan orang Kristian kan. Akidah dia
dia menggunakan konsep Trinity tu. Akidah juga. Yang kita pun akidah juga. Jadi tak apa-apa nak jelas kat situ. Tak apa-apa nak clear. Okey. Kau kena tambah satu perkataan je. Akidah Islamiah. Akidah Islamiah akan terbatal. Tambah satu je. Dah beres dah. Dah betul lah jawapan kau. Okey. 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 Tu kesan yang pertama. Kesan yang kedua. Kesan yang kedua. Kata kunci tepi tu dah ada dah. Tinggal lagi kau nak perlu pandai uraikan je. Memecah belahkan masyarakat dan menimbulkan fitnah. Boleh ke? Memecah belah masyarakat dan menimbulkan fitnah. Okey, memecah belah masyarakat. Masyarakat berpecah belah. Diterang dan menerang. Macam mana kau nak buat ayat tu kan? Siapa yang menerang, siapa yang diterangkan. Okey. Masyarakat berpecah belah. Okey, masyarakat berpecah belah. Masyarakat benda yang diterangkan. Berpecah belah tu penerangan kepada masyarakat. Okey, masyarakat berpecah belah. Kerana apa? Kerana huraian jap. Kerana apa pecah belah? Kerana apa? Apa dia? Apa Tira? kerana tidak mendapat keredaan daripada Allah. Macam mana nak terima ke tak? Kalau saya tak macam tak apa boleh nak terima. Tidak punya kesefahaman akidah yang sama. Sebab tidak mempunyai kesefahaman akidah yang sama. Dia macam tu. Hebat Yang penting ada huraian. Ni kalau katakan duk fikir susah sangat kau letaklah huraian apa pun. Yang penting mesti ada huraian. Kalau dah tak dalam peksa nanti blur kan, tiba-tiba blur, tak tahu nak huraikan macam mana. Bolehlah macam mana pun asalkan ada huraian. Okey. Jawapan yang lain yang boleh diambil. Okey, jawapan lain dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan larangan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan larangannya. Okey. Yang kedua, berlakunya huru-hara dalam masyarakat kerana berlaku perselisihan faham. Lebih kurang macam tadilah jawapan yang disambung-sambungkan tadi. Okey. Okey, soalan yang ke-8 Alia. Nabila. Apakah maksud ibadah? Yang 8 apa? Dah masuk tajuk lain. Jawapan untuk soalan 1. Ibadah menurut Islam. Apa maksud ibadah? Pengabdian diri kepada Allah SWT melalui perkataan dan pengakuan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Okey, semata-mata. Allah SWT Okey. semata Allah berlandaskan syariat Islam. Okey, berlandaskan syariat Allah ataupun berlandaskan syariat Islam. Kalau kau jawab semata-mata kepada Allah Subhanahu Taala saja, kat situ kau cuma dapat satu markah saja. Okey, huraiannya mestilah ada perkataan berlandaskan syariat Allah Subhanahu Taala ataupun berlandaskan syariat Islam. Okey. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan konsep ibadah menurut syarak. Konsep ibadah menurut syarak. Okey, Fatihah. Ada lagi kan? Okey. Nyatakan 2 konsep ibadah menurut syarak.
Ada ke tidak budak ni? Ada ni. Konsep ibadah menurut hukum syarak, kita perlulah ikhlas dalam melakukan sesuatu benda. Ada sesuatu benda. Habis kalau mencuri pun kena ikhlas lah Dalam membuat sesuatu ibadah. Macam Pada tu lah. Perlukan keikhlasan dalam membuat suatu ibadah. Okey, yang kedua. Konsep yang kedua. Yo. Konsep yang kedua. Menentukan Menentukan apa? tujuan hidup. Menentukan tujuan hidup. Okey, tujuan hidup manusia apa dia? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya dah beritahu dah jawapan dia tu. Cuma kau kena terjemahkan dia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup Tujuan hidup? manusia Tujuan hidup manusia untuk apa? Dia untuk melakukan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Larangan Allah SWT. Melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah SWT. Okey, baru dapat dua dan baru dapat dua masalah. Okey. Ataupun kita katakan tujuan hidup manusia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tu dah dapat dah. Ini tadi jawapan aku panjang sikit kan. Huraian, lepas huraian lagi. Panjang sikit. Ini simple dia. Tujuan hidup manusia untuk beribadat kepada Allah SWT. Konsep yang kedua. Okey. Okey, seterusnya siapa? Wani. Wani, soalan yang ketiga. Bagi saya lah tadi dah jawab. Apa dia? Bagi saya lah tadi dia dah jawab masa mula-mula. Oh, ya ke? Okey. Senaraikan dua jenis ibadah berserta dengan contoh. Dua jenis ibadah, ibadah umum, ibadah khusus. Okey, ibadah umum, apa contoh dia? Sedekah. Sedekah ni sebenarnya khusus tau. Ya ke? Bukan umum. Sebab yang boleh pahala orang yang bersedekah dia seorang yang dapat pahala. Bukan orang lain. Lepas tu dia nak tahu ibadah sedekah ni ibadah khusus. Okay. Umum ni benda yang sunat kan? Ibadah umum ni yang benda perkara yang melibatkan ramai orang. Contoh. Haji lah. Contoh apa? Contoh ibadah umum. umrah. Itu ibadah khusus. Gotong royong. Gotong royong. Bagus. Lagi apa lagi? Belajar. Belajar ibadah umum. Belajar. Semua orang akan belajar. Gotong royong. Semua orang akan bergotong royong. Membersihkan kawasan. Lagi apa lagi? Mengajar. Yalah, bukanlah semua orang mengajar kan. Tapi mengajar tu adalah ibadat umum. Adalah ibadat umum. Okey. Ibadat khusus. Macam mana? Contoh dia. Solat.
Solat fardu, puasa, bayar zakat, Zakat, haji. tunai haji, buat umrah, keluarkan sedekah, tu buat solat sunat, tu semua adalah ibadat khusus. Okey. Okey, soalan yang keempat. Nyatakan 2 syarat ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 2 syarat? Siapa nak jawab ni? Ke Ain? Saya tak tahu. Tak tahu. 2 syarat ibadah diterima Allah Taala. Saya tak jawab. Kejap. Macam mana kita 2 syarat ibadah terima 2 syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak jawab macam mana ni? Kita kena, yang sebelah ni kita kena ikhlas. Okey, dia kata tepi tu Ikhlas dan ikut sunnah. okey, ikhlas ni kan, ikut sunnah kan. Okey. Dia macam ikhlas yang kita macam tak riak ke macam tu. Ikhlas tak riak. Kau tak boleh gandingkan ikhlas dengan riak. Tak apa-apa kena. Ikhlas lakukan niat tu kerana Allah Ta'ala. Macam tu. Baru betul. Ikhlas niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua. Ikut sunnah. Nah, Rasulullah. Okey, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Apa maksud fardu ain? Ain tahu. Ain tahu. Ain jawab. Fardu ain. Apa maksud fardu ain? Sekejap ya Ustaz. Biasa jawab dah tolong dia. Yelah. Fardu ain ni dia ilmu yang wajib Apa dipelajari. pula ilmu kau ni? Ni kita cerita pasal ibadat, bukan ilmu. Saya jawab. Ain jawab. Saya Okey, salah. Ya Ain. Saya salah Ain lah. Okey, Ain. Apa Ilmu maksud fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap fardu ain. Salah tadi. Sekarang ni dia bukan kita nakkan ilmu fardu ain, kita nak apa maksud fardu ain. Fardu ain merupakan tanggungjawab individu sebelum dia mengajarkan kekal wajib dia melakukan. Contohnya adalah seperti mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Okey. Tanggungjawab individu Tanggungjawab individu. Tanggungjawab individu Lagi? yang wajib. Yang Seperti mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Okey. Boleh terima. Ataupun kewajipan individu atas sesuatu yang dituntut secara tegas oleh syarak ke atas setiap mukallaf. Okey. Tepi tu dah tulis dah kewajipan individu yang dituntut secara tegas oleh syarak. Maknanya syarak nakkan perkara tu dilakukan oleh setiap individu. Okey. Okey. Okey, soalan yang ke-6. Senaraikan 2 contoh ibadah khusus. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain apa contoh dia? 2 contoh. Fardu ain 2 contoh. Apa 2 contoh fardu ain? Fardu ain ni Apa dia? 2 contoh fardu ain. Menutup aurat. Menutup aurat. Okey. Lagi? Yang kedua? Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey. Fardu kifayah 2 contoh. Fardu kifayah. Menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah. Okey. Yang kedua? Solat jenazah. Sama je kan?
Yang kedua solat jenazah. Menguruskan jenazah ni dia agak terlalu luas pengertian dia. Okey. Kalau kita sebut menguruskan jenazah ni start daripada mandi, kapan, semayang, tanam ke bumi. Itu menguruskan jenazah. Tapi walaupun dia terlalu umum, tapi dia tetap merupakan fardu kifayah. Okey. Soalan ketujuh. Terangkan 2 kesan ibadah tanpa syariat. Kesan ibadah tanpa syariat. Merosakkan ibadah. Merosakkan ibadah. Sebab apa? Sebab apa rosaknya ibadah? Sebab dia tak ikut. Tak ikut apa? Suruhan. Peraturan Allah. Okey, kerana tidak mengikut peraturan ataupun tak cukup syarat ataupun tak ikut syarat, tak ikut syariat. Okey, itu yang pertama. Kesan yang pertama. Kesan yang kedua. Merosakkan iman. Merosakkan iman. Kesan ibadah tanpa syariat. Merosakkan iman. Bolehlah. Dia tidak mendapatkan keredaan Allah. Itu. Okey. Merosakkan iman kerana tidak mendapatkan keredaan Allah. Okey? Boleh terima? Okay, jawapan yang lain kalau ada? Kalau jiwa gelisah boleh ke Ustaz? Jiwa gelisah ni macam tak apa-apa nak kena lah. Okey. Tapi boleh je sebenarnya. Tapi tengok uraian. Kau nak uraikan macam mana? Jiwa gelisah ni nak uraikan macam mana? Sebab tak dapat keredaan lah. So, boleh juga kan? Boleh juga. Kalau dah tak gerti sangat nak jawab apa kan? Kau jawab lah macam tu. Boleh. Tak masalah. Okey, ada jawapan lain? Selah ni pergaduhan. Okey, menimbulkan pergaduhan ataupun perpecahan. Okey, perpecahan dalam masyarakat. Okey, dalam masyarakat tu jadi huraian dia. Ni kita Menimbul pergaduhan, perpecahan tu dia jadi isi. Dalam masyarakat tu jadi huraian. Okey? Tak payah tambah kerana dah. Tak payah dah, cukup dah. Setakat dalam tu. Sehingga dalam masyarakat saja. Okey, soalan ke-8. 2 sebab ibadah tidak diterima. Kenapa ibadah tak diterima? Siapa nak jawab? Alia. Cuba ni. Tidak ikhlas melakukan sesuatu ibadah kerana Okey. Tidak ikhlas melakukan sesuatu ibadah kerana Allah. Okey, sebab yang pertama. Sebab yang kedua? tidak menepati syarat-syarat dalam Islam. Okey, tidak menepati syarat yang ditetapkan dalam Islam. Okey, boleh terima. Dah dua poin, 2 isi. 2 ada huraian. Okey, dapat 4 markah. Okey, soalan ke-9. Dapat tak dapat ni yang lain ni? Dapat. Okey, alhamdulillah. Soalan yang ke-9, 2 kepentingan melaksanakan ibadah solat kepada individu. Apa kepentingan solat? Dapat mempengaruhi kehidupan. Apa dia mempengaruhi kehidupan? Tak faham. Macam mana nak mempengaruhi kehidupan? Dapat membina kepribadian diri dan akhlak yang mulia. Dapat membina kepribadian diri dan berakhlak mulia. Okey, itu satu. Boleh terima lah. Okey, yang kedua kalau ada. Yang kedua. Baca sebelah ni je dah. 2 kepentingan. Apa dia? Meningkatkan keimanan seseorang individu. Meningkatkan keimanan seorang individu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, kepada Allah SWT. Sebab apa meningkatnya keimanan kepada Allah Ta'ala? Kerana Mengikut suruhannya. Bagus. Okey, kerana melakukan suruhannya ataupun kerana melaksanakan perintahnya. Okey. Soalan yang ke-10. Soalan yang ke-10, senaraikan 4 contoh amalan yang berkaitan dengan ibadah dalam Islam. Amalan. Apa dia? Sedekah. Sedekah lagi. Solat fardu. Solat. Solat fardu lagi. Haji. Haji lagi. Umrah lagi. Keluar zakat. Menuntut ilmu. Solat jenazah. Banyaklah itu. Kalau tak boleh jawab juga soalan nombor 10 ni memang teruk sangat lah. Okey, memang teruk sangat. Okey, soalan ke-11. 2 hikmah belajar terhadap individu. dapat Apa dia? menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, menambahkan ilmu pengetahuan. Dalam apa? Apa huraian dia? Menambahkan ilmu pengetahuan atau kemahiran tu? Menambah ilmu pengetahuan apa kita huraikan? Dalam sesuatu bidang. Dalam sesuatu bidang. Okey, bagus. Yang kedua, 2 hikmah yang kedua. Kata kunci dia kat situ dah ada dah. Dimuliakan. Mendapatkan pahala. Mendapat pahala. Tak berapa kena lah. Tak berapa kena. Saya tak tahu. Okey, dipandang mulia. Okey, dipandang mulia. Kan ada. Orang di sekeliling. Okey, dipandang mulia oleh orang di sekeliling. Sebab apa? Dipandang mulia oleh orang-orang di sekeliling ataupun dipandang mulia oleh masyarakat. Kerana apa? Sebab apa? Mencari ilmu pengetahuan. Okey, kerana ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Okey. Kerana menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Okey, soalan yang ke-12. Dua kelebihan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa kelebihan orang melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama. Sabar menahan lapar dan dahaga. Itu bukan kelebihan. Dua kelebihan orang yang melaksanakan dapat kelebihan orang berpuasa. Ada dah kata kunci tepi tu dah ada kan? Doa dimakbulkan. Okey, doa dimakbulkan. Siapa yang makbulkan? Oleh Allah. Oleh Allah. Okey, sebab kerana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Doa dimakbulkan oleh Allah SWT kerana telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Apa dia? Macam mana nak huraikan perkataan sabar tu? Sabar. Melatih diri. Melatih diri untuk menjadi seorang yang sabar. Okey, melatih diri untuk menjadi seorang yang sabar. Okey, selesai masalah. Dah dapat 2 markah. Dah dapat 2 markah. Jadi markah semua 4 markah.
Okey, soalan yang ke-13. 13, terangkan 2 tindakan sebagai persediaan bagi menunaikan ibadah haji. Apa tindakan untuk bersedia pergi haji? Sebelum kita pergi haji, apa benda yang kita kena buat? Memerlukan kesihatan yang sihat. Menjaga kesihatan. Okey, menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan untuk supaya dapat menunaikan ibadah haji. Supaya dapat menunaikan ibadah haji ataupun supaya ibadat haji dapat berjalan dengan lancar, contoh. Okey. Okey, yang kedua. Sebelum kita pergi haji, apa benda? Sediakan wang yang cukup. Okey, menyediakan kewangan yang cukup. Untuk Untuk apa? Untuk mendaftar. memudahkan. Untuk belanja haji je. Untuk pergi belanja haji, pergi berbelanja menunaikan haji. Kita nak tunai haji ni kena guna duit banyak. Betul. Okay. Jadi menyediakan kewangan yang cukup untuk menunaikan haji. Ataupun untuk belanja urusan haji. Okey. Okey, seterusnya. Yang ke-14. Ya. Orang yang duduk dekat dengan situ kan. So bayaran dia berapa je? Murah je ke? Orang yang duduk kat situ murah lah dia punya belanja dia. Sudah nak pergi hari-hari boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, dia tetap ada visa juga. Dia tetap kena buat taksyirat ataupun buat macam permit lah untuk buat haji. Walaupun dia duduk dekat Mekah. Sebab kalau tak nanti akan berlaku kalau Mekah tak ada masalah ni. Saya silap. Okay, maksud saya penduduk Arab Saudi yang tak duduk dekat Mekah. Contohnya daripada Madinah ke ataupun daripada Jeddah ke, daripada Riyadh ke. Walaupun dia tak jauh nak ke Mekah, tapi dia kena buat permit. Kena buat permit haji. Okey. Sebab apa? Nak elakkan daripada berlaku kesesakan. Okay. Kalau macam sekarang ni musim-musim Covid ni dibenarkan dalam berapa ratus ribu tak ingat 10,000 ke atau 1,000 je yang dibenarkan. Aku rasa macam 10,000 je yang dibenarkan untuk menunaikan haji. Jadi yang 10,000 ni kena bayar lebih kurang dalam 14,000 rial. 14,000 rial ni lebih kurang dalam 20,000 lebih duit kita lah. Dalam 20,000. Mahal pula. Lebih kurang. Jadi kalau jadi mahal lah sebabnya belanja jadi tinggi sebab hotel dah tentu kena bayar kan. Lepas tu tempoh kuarantin sebelum masuk, sebelum keluar dah kena kuarantin. Jadi sebab tu dia punya belanja jadi mahal. Okey. Soalan yang ke berapa tadi? 14 kan? Okey, soalan yang ke-14. Mengapakah manusia perlu beribadah kepada Allah Ta'ala? Ni soalan ni sebenarnya sama lebih kurang macam soalan gua apa macam soalan nombor 2 lebih kurang. Cuma bentuk je lain. Menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisinya. Okey, sebabnya satu menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, Dapat mendidik jiwa. yang kedua. Okey, dapat mendidik jiwa. Dia punya huraian dia, mendidik jiwa Dalam melakukan suruhannya. Itu kalau dah tak ada idea langsung lah tu. Tak ada idea langsung boleh lah diterima lah benda macam tu kan. Dalam Okey, dapat mendidik jiwa. pada perintah Allah. Okey, dapat mendidik jiwa dalam mentaati perintah Allah. Okey, boleh diterima. Mendidik jiwa agar tidak terlalu sayang kepada harta benda. Boleh. Okey, yang kedua.
Dah kedua dah tadi. Dah kedua dah. Yang lain kalau ada tambahan. Hmm. Dapat menyempurnakan perintah Ah, Allah. dapat menyempurnakan perintah Allah. Dia dapat menyempurnakan perintah Allah. Apa nak huraikan dia? Dapat menyempurnakan perintah Allah. Dengan ikhlas. Dapat menyempurnakan perintah Allah dengan ikhlas. Boleh ke? Menyempurnakan perintah Allah dengan ikhlas. Boleh lah. Kalau saya dengan saya, insyaAllah lah dapat markah. Saya dapat dah markah 2 markah kat situ. Okay. Jadi yang penting ni, korang kena ingat, pertama sekali mesti ada huraian. Yang kedua, kalau soalan yang ada perbezaan, mesti ada kotak. Okay, mesti ada kotak ataupun kita kata, ataupun jadual. Okay, mesti ada jadual. Barulah senang dapat markah. Okay, baru dapat senang dapat markah. Jangan apa jawab pendek-pendek. Okay, jangan jawab pendek-pendek. Okay. Setakat ni ada apa pun adanya yang tak berkaitan dengan pelajaran ke apa ke, berkaitan dengan subjek kita hari ni. Ada apa-apa pun soalan? Nak tanya? Silakan. Cikgu. Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, setakat ni kita punya kelas. Okay, InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan pula. Okay, InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekejap, nak ambil gambar sekejap. Tak boleh senyum. Dah, kau tak buka kamera macam mana nak senyum? 1, 2, 3. Yes. Mana? Tak ada buka gambar macam mana buka gambar. Tak ada buka kamera macam mana nak ada nampak gambar ni. Malu lah Ustaz, dah lama tak sekolah. Tak ada lah. Malu apa? Macam kita cakap dalam kelas jugalah, cuma hak ni secara online, dalam kelas tu secara offline tu je. Kok pipi saya makin gemuk ke makin Alah, tu standard tu. Ada Makin makin kat kembang. rumah nak macam mana? Makin kembang bam-bam Tapi saya makin kurus. Oh ya ke? Bagus lah macam tu. Ain Berat badan saya macam mana? 51. Wow. Hebat tak? Wow. Hebat. Ain macam mana? Hebat. Ain makin kurus ke? Ada bam-bam sikit. Saya makin kurus. Makin kurus je. Ada maintain je kan. Ya, maintain. Okey, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa pada minggu Terima depan. kasih. Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jaga diri Ustaz. 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 Semoga sihat selalu. InsyaAllah. Jangan lupa vaksin Ustaz. Dah cukup dah. Wow.